Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peredaran masa semakin pesat dengan teknologi yang semakin canggih. Tidak lupa juga dengan kealpaan manusia yang semakin hari semakin jauh daripada agama Allah. Bagaimana kita pada hari ini sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk terus memperkukuhkan tiang agama Islam dan kita melahirkan generasi yang beriman di kalangan anak muda kita. Bermula pada Julai 2015, pusat pengajian Ruwaq Jawi yang bertempat di Kahirah, Mesir digerakkan oleh agamawan, tokoh-tokoh ilmuwan Melayu Malaysia. Kini sebanyak 130 kelas pengajian secara percuma diadakan setiap bulan bersama dengan ulama Al-Azhar. Oleh kerana pusat pengajian Ruwaq Jawi sehingga hari ini hanya menyewa premis, sedangkan bilangan pelajar yang menghadiri kelas semakin hari semakin ramai. Maka dengan itu, Yayasan Al-Azhar Al-Thani telah bersetuju untuk melancarkan kutipan dana bagi tujuan pembelian bangunan Ruwaq Jawi di Kahirah, Mesir. Yayasan Al-Azhar mensasarkan ringgit Malaysia 4 juta hasil daripada derma orang ramai bagi tujuan pembelian bangunan tersebut yang akan memberikan keselesaan kepada para pelajar di Kahirah, Mesir dalam usaha mereka untuk menuntut ilmu agama. Kini kami membuka peluang untuk anda bersama-sama menjadi salah satu bahagian dalam usaha mulia untuk melahirkan lebih ramai generasi ulama dalam negara kita. Anda boleh berinfak menerusi pakej-pakej yang telah disediakan. Menerusi infak ini sahaja, bukan anda berbelanja di jalan Allah, bahkan anda juga akan dapat menimba ilmu dengan menerima kitab hadis berbentuk e-book dan juga link penuh pengajian Ruwaq Jawi di YouTube. Alhamdulillah, setakat pada hari ini sebanyak 1.5 juta telah dikumpulkan hasil infak orang ramai. Namun pihak Ruwaq Jawi masih memerlukan 2.5 juta untuk melengkapkan tabung dana pembelian premis ini. Bantulah Ruwaq Jawi, berinfaklah kepada tabung dana untuk pembelian bangunan Ruwaq Jawi dengan harapan anda adalah sebahagian dalam proses penyebaran ilmu dan mudah-mudahan semua amalan kita berkekalan dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ya. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وإلى روح مؤلف هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: وواجب تعليق ذي الصفات حتما دواما ما عدا الحياة، فالعلم جزما والكلام السامي تعلقا بسائر الأقسام، وقدرة إرادة تعلقا بالممكنات كلها أخذتقا، واجزم بأن سمعه والبصر تعلقا بكل موجود يرى، وكلها قديمة بالذات لأنها ليست بغير الذات، ثم الكلام ليس بالحروف وليس بالترتيب كالمألوف. Kata Nazim Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Sayyidi Abil Barakat Ahmad bin Muhammad Ad-Dardiri Al-Maliki Al-Azhari rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa ulumi masyayikhina wa barakatihim fid daraini amin ya rabbal alamin. Katanya, wa wajibun ta'liqu dhis sifati hatman dawaman ma'adal hayati. Sambung dalam kita punya pengajian Matan Al-Kharidah Al-Bahiyah bagi Al-Alim Al-Allamah Al-Imam Abil Barakat Ahmad bin Muhammad Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala, iaitu dalam matannya ataupun bait yang ke-37. Katanya, wa wajibun ta'liqu dhis sifati hatman dawaman ma'adal hayati. Ini masuk dalam sub tajuk lah ataupun sub topik bagi perbincangan sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala. Dalam kelas-kelas yang lepas kita telah membincangkan dalam beberapa pertemuan tentang sifat-sifat ma'ani bagi Allah Subhanahu wa taala, iaitu kefahamannya dan juga dalilnya secara ringkas. Maka dalam perbincangan sifat ma'ani juga dia ada satu perbincangan disebut sebagai perbincangan ta'alluq. Perbincangan ta'alluq. Maka itu yang disebutkan oleh Imam Dardir rahimahullah dalam baitnya yang ke-37 ni, wa wajibun ta'liqu dhis sifati. Maka ta'liq itu merujuk kepada makna ta'alluq lah. Hatman dawaman ma'adal hayati. Terjemahan matanya kalau tengok dalam kitab kita ni, wajib ta'alluq maksudnya wajib berta'alluq sifat-sifat ma'ani ini secara pasti, hatman, secara pasti. Maksudnya secara tian. Dawaman, berterusan dan berterusan. Maksudnya sentiasa berkekalan, bertakluk sifat-sifat ma'ani ini ma'adal hayati, selain ataupun melainkan sifat hayah, sifat hidup ataupun sifat perhidup Allah Subhanahu wa taala. Matan yang ke-37. Sebelum kita masuk ke matan-matan yang seterusnya, kita perlu memahami beberapa perkara yang penting supaya kita boleh menguasai ataupun memahami bab ini, subtopik ni dengan lebih jelas dan mudah. Yang pertamanya makna ta'alluq. Ta'alluq daripada sudut bahasanya pergantungan lah. Kalau kita tengok terjemahan, dia pergantungan, ta'alluq, gantung. Kadang-kadang sebut ta'liq, gantung juga. Ta'liq
itu perbuatan menggantungkan. Macam kita kalau dalam bab fiqh lah, kalau dalam bab fiqh contohnya kita biasa guna ta'liq tolak. Kalau buat sekian-sekian maka jatuh tolak, macam itulah. Maka yang tu nama dia ta'liq, menggantungkan sesuatu, menggantungkan tolak dengan sesuatu. Itu kefahaman satu makna lurah bagi ta'alluq. Ta'liq iaitu pergantungan ataupun menggantungkan. Tapi dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid, ta'alluq dia ada makna yang khusus sebagai satu istilah ataupun satu kata nama yang khas dalam membincangkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu bila disebut tentang ta'alluq bagi sifat ma'ani, dia merujuk kepada bahasa mudah kita ialah peranan ataupun tugas sifat ma'ani. Ataupun boleh kita katakan kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'alluq merujuk kepada makna kerja buat, perbuatan lah, kerja ataupun perbuatan ataupun tugas ataupun peranan ataupun fungsi. Makna yang lebih kurang macam itulah. Untuk guru kita, kalau kitab-kitab Jawi kita ni biasanya ditulis dengan kerja lah, kerja. Kerja sifat. Kerja tu kita boleh juga untuk memahami konsep kerja yang dimaksudkan oleh alim ulama kita. Kita boleh juga menggunakan ataupun kita boleh tukarkan dia kepada makna fungsi, kepada makna peranan, kepada makna perbuatan. Apa nama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuntutan. Saya kita bincang daripada dan juga pengertiannya. Cuma nak bagi gambaran awal dulu. Bila sebut kata ta'alluq sifat ma'ani, maksudnya kerja Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat tersebut. Kalau kata ta'alluq kudrah, contohnya apa yang Allah buat dengan kudrahnya. Gitulah, itu ta'alluq. Buat tu dah ta'alluq. Buat tu. Kalau kata sifat iradah, apa yang Allah buat dengan iradahnya. Kalau kata sifat ilmu, apa yang Allah buat dengan ilmunya. Kalau kata sifat kalam, apa yang Allah buat, apa yang Allah lakukan dengan sifat kalamnya. Maka lakukan itu, perbuatan itu dinamakan sebagai ta'alluq. Yang dimaksudkan dengan pengertian ta'alluq yang dibincangkan dalam ilmu akidah, khususnya sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pengertiannya secara mudah berikan oleh alim ulama kita dalam ilmu akidah ni, dalam kitab-kitab tauhid ni. Bila sebut kata ta'alluq, maka ditakrifkan dengan talabus sifah amran zaidan ala qiyamiha bizzat. Kalau Imam Dardir sendiri dalam syarahnya ke atas matan qaridah ni, dia tak guna talabun, dia tak guna talabu, dia guna iqtida' sifah amran zaidan ala qiyamiha bizzati. Tengok dalam syarah dia. Menuntutlah sama aja talab ataupun istilzam ataupun iqtida', makna dia semua menuntut oleh sifat amran zaidan. Amran zaidan akan sebagai satu tuntutan, sebagai satu tuntutan yang lebih. Menuntut oleh sifat secara tuntutan yang lebih, sebagai tuntutan yang lebih, itu ala qiyamiha bizzat, adanya di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takrif yang diberikan oleh ulama dalam kitab-kitab akidah kita. Payahlah kita kena ada gambaran yang jelas tentang pengertiannya. Secara ringkasnya untuk kita fahami takrif tersebut, ta'alluq daripada kacamata takrif tersebut, sifat secara asasnya dia tidak boleh ada wujud sama ada ataupun sungguh, melainkan dengan dia menumpang lah kalau bahasa kita. Tak bolehlah guna kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi untuk memudahkan kefahaman kita, sifat tidak boleh ada melainkan ada di zat. Makhluk dia kena tumpang di zat.
tuntutan sifat. Sebab kalau dipisahkan antara zat dengan sifat, maka sifat itu akan hilanglah. Ada sifat itu bertukar ataupun diganti sifat yang lain, ataupun tempat tumpangannya iaitu zat itu hilang, maka sifat itu juga akan turut hilang. Maka sifat untuk diterima ataupun untuk dikatakan ada ataupun sungguh di zat, dia mesti ada ataupun sungguh di zat. Nanti kita kata warna pada baju ni, kalau tak ada warna ni pada baju ni, maka warna tu tak ada lah. Maka warna tu tak ada. Maka untuk warna tu ada, dia perlu menumpang pada sesuatu. Dalam kes kita ni, dia perlu menumpang di baju. Kalau kita pisahkan, kalau kita gunakan akal kita untuk pisahkan warna dengan baju. Macam mana cara kita pisahkan warna dengan baju? Kita hilangkanlah warna ni pada baju ni. Kita buh warna lain pada baju ni. Kita buh warna putih ke, kita buh warna kelabu ke, kita buh warna hitam ke pada baju ni. Warna ni, warna sekarang ni, dihilangkan daripada baju, dipisahkan. Apa jadi pada warna yang dipisahkan tu? Wa imma dia tak ada tu. Wa imma kita katakan dia berada pada satu zat yang lain. Bukan warna yang samalah. Warna lain yang serupa dengan dia. Supaya kita kata putih dengan kapas lah. Putih dengan kapas. Kalau putih tu tidak ada pada kapas, maka putih tu tak akan wujud lah. Tak boleh kata warna putih tu ada. Sebab dia tidak berada pada satu zat untuk dikatakan dia sebagai ada. Walaupun putih ada pada kapur juga, tapi putih yang ada pada kapur bukanlah diri putih yang sama yang ada pada kapas. Dia lain-lain. Jadi sifat dia tak boleh berpindah daripada sesuatu ke sesuatu zat. Sifat dia tak boleh berpindah daripada satu zat ke satu zat yang lain. Sifat yang sama. Bergerak. Sebab di antara perpindahan tersebut, dia akan, bila kata dia berpindah, akan ada satu tempoh di mana dia tidak menumpang pada siapa-siapa. Pada zat yang pertama pun dia tak tumpang, pada zat yang kedua pun tak tumpang. Maka pada ketika tu dia akan hilang. Dia tak boleh wujud senggang, masa kosong yang ditakdirkan bahawasanya dia tidak menumpang pada zat yang pertama, dalam masa yang sama juga dia tidak menumpang pada zat yang kedua sebelum perpindahan tu berlaku. Maka pada ketika tu sifat akan hilang. Jadi sifat untuk ada, kalau nak dibincangkan sekalipun, maka dia perlu menumpang dengan bahasa kita ataupun dengan bahasa yang beradab dengan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala, dia perlu ada di zat satu. Jadi semua sifat lagu tu lah, termasuk juga dengan sifat kita. Tapi ta'alluq ni merupakan satu kelebihan, satu benda yang lebih pada beberapa sifat yang khusus, yang mana selain daripada dia nak ada di zat, dia nak berperanan. Itu nama ta'alluq. Berperanan itu yang dikatakan ta'alluq. Itu yang dimaksudkan talabus sifah amran zaidan, ay talabus sifah talaban amran zaidan ala qiyamiha bizzat. Maksudnya yang dikatakan ta'alluq ni ialah sebahagian sifat itu bukan hanya sekadar nak ada di zat, tapi dia juga nak berperanan. Dia juga nak berperanan. Maka nak berperanan itulah dikatakan sebagai ta'alluq. Sifat tersebut digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sesuatu. Maka penggunaan sifat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang dikatakan sebagai ta'alluq. Jadi tak semua sifat ada ta'alluq lah. Contoh macam sifat qidam Allah contohnya. Sifat sediakala Allah, dia tak ada ta'alluq. Allah tidak menggunakan qidam Allah untuk melakukan sesuatu, untuk membuat sesuatu, tak. Macam sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Allah tidak sama dengan makhluk. Bersalahan Allah Ta'ala akan segala makhluknya. Maka sifat tersebut tidak memiliki ta'alluq. Sebab Allah tidak melakukan sesuatu dengan sifat tersebut. Maka dia sifat yang tak ada ta'alluq. Dan ada sifat-sifat yang ada ta'alluq. Maksudnya dengan adanya sifat ini di Allah Subhanahu Wa Taala, Allah melakukan sesuatu dengannya. Allah melakukan sesuatu dengannya. Maka Allah berperanan. Sifat tersebut memberikan peranan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan bahasa yang mudah fahamnya. Jangan terlalu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Jangan terlalu lajak sampai kita katakan sifat itu sebagai alat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Bukan. Bukan sampai ke tahap tu. Sifat Allah tu sifat Allah lah, dia bukan alat. Alat ni dia boleh dipisahkan daripada zat. Alat ni digunakan waktu ketika diperlukan saja, ketika tidak diperlukan maka alat tu tak ada nilai, tak ada sebarang nilai, tak ada sebarang kegunaan apa ke, dak juga. Maka sifat bukan lagu tu. Cuma untuk memudahkan kefahaman kita, yang dikatakan ta'alluq daripada sudut istilah yang digunakan oleh ulama akidah dengan makna peranan ataupun kerja buat Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat tersebut. Maka sifat itu, sifat yang bertakluk tu, selain daripada dia ada di zat, dia memberikan peranan itu kepada Allah. Gitulah, tu maksud secara mudahnya ta'rifan ta'alluq dengan kata ulama talabus sifah ataupun iqtida'us sifah amran zaidan ala qiyamiha bizzatihi ta'ala subhanahu ta'ala azza wa jalla. Gitu. Itu secara ringkasnya makna ta'alluq. Mudah kata kita macam yang Tok Guru kita duk terjemah dalam kitab-kitab Jawi kita disebut kerja. Maka kerja kudrah tu nama dia ta'alluq kudrah. Orang mengaji sifat 20 disebut ta'alluq kudrah. Kerja iradah tu disebut sebagai ta'alluq iradah. Kerja ilmu itu disebut sebagai ta'alluq ilmu. Apa dia kerja kudrah contohnya? Mengada dan meniadakan tu ta'alluq kudrah. Apa dia kerja ilmu? Menentukan tu ta'alluq. Apa dia kerja iradah? Menentukan tu ta'alluq. Menentukan itulah ta'alluq. Kerja yang Allah lakukan dengan sifat iradahnya. Apa dia kerja yang Allah lakukan dengan sifat ilmunya? Mengetahui. Maka mengetahui itulah ta'alluq. Dan seterusnya. Itu untuk memudahkan kefahaman kita. Baik. Maka untuk memahami, bila mana kita dah faham dah tentang apa itu ta'alluq yang dimaksudkan bila diperkatakan dan diperbincangkan oleh ulama akidah, ada beberapa pembahagian ta'alluq. Ada beberapa pembahagian ta'alluq yang perlu kita faham untuk memudahkan kita punya perbincangan. Ini maklumat-maklumat asas sebelum daripada kita masuk dalam ta'alluq setiap sifat ma'ani secara khusus supaya kita mudah faham. Maka ta'alluq itu dia ada beberapa jenis. Kerja-kerja tu dia ada beberapa jenis konsepnya. Yang pertamanya disebutkan sebagai ta'alluq suluhi qadim. Namanya, jenis dia, konsep dia. Kerja yang konsepnya suluhi qadim. Suluhiyun qadimun. Satu. Suluhi maknanya yang jenis boleh. Kalau Tok Guru kita ketika mensyarahkan makna suluhi qadim, dia kata patut padan. Boleh, kita terjemah mudahnya boleh lah. Boleh ataupun sesuai, suluh. Tok Guru kita, dia biasanya dikatakan patut padan. Biasanya menterjemahkan suluhi ini dengan patut padan. Kita kata untuk kefahaman kita, hak zaman la ni, hak bahasa yang lebih suka bahasa yang lebih mudah walaupun tak apa nak betul sangat dengan kaedah kefahaman yang betul, kita kata sesuai ataupun boleh. Suluhi qadim sedia kala. Maksudnya kebolehan, kesesuaian, kepatutan dan kepadanan itu sejak sedia kala. Sejak sedia kala. Itu satu konsep ataupun jenis ta'alluq. Yang keduanya tanjizi qadim. Tanjiziyun qadimun. Tanjiziyun qadimun. Tanjizi bermakna yang jenis. Tanjizi makna dia yang jenis lulus. Tanjizi. Bahasa mudah kita telah berlaku. Ataupun perlaksanaannya. Perlaksanaannya. Kelulusan ataupun perlaksanaannya. Qadim juga sedia kala. Kalau suluhi tadi ni, yang satu suluhi tadi ni boleh saja, tak buat lagi. Dia tak buat pun. Cuma boleh saja.
Tanjizi ni maksudnya memang tengah buat dah ataupun dilakukan. Benda tu sedang berlaku. Tok guru kita terjemah dengan lulus. Lulus sejak sedia kala. Maksudnya berlaku sejak sedia kala. Dua. Yang pertama suluhi qadim. Suluhiyun qadim, patut padan sejak sedia kala. Yang kedua tanjiziyun qadim, lulus berlaku sejak sedia kala. Yang ketiganya tanjiziyun hadithun. Tanjiziyun hadithun. Tanjiziyun hadithun. Lulus, sama macam yang kedua tadi, lulus berlaku pada masa baharu. Lulus berlaku pada masa baharu. Maka sebahagian sifat ada ketiga-tiga jenis ta'alluq ni. Sebahagian sifat hanya ada dua ta'alluq ni. Sebahagian sifat hanya ada satu ta'alluq ni. Tapi ta'alluq yang kita bakal bincangkan dalam sifat ma'ani ni, maka tak akan terkeluar daripada tiga konsep ni. Tiga jenis kategori ta'alluq ni. Suluhi qadim, tanjizi qadim dan tanjizi hadis. Cuma kadang-kadang ada antara sifat itu hanya ada tanjizi saja. Ada sebahagian sifat itu ada suluhi dan tanjizi dan sebagainya. Itu kita akan lihat satu persatu lah. Itu yang kedua. Itu maklumat yang kedua untuk kita faham tentang tajuk ni. Maklumat yang ketiga yang kita faham, yang perlu kita faham untuk tajuk ini, untuk subtopik ni, pembahagian ta'alluq tu sendiri. Yang tadi ni jenis-jenis dia. Yang tadi ni dia punya konsep-konsep ataupun jenis lah. Jenis ta'alluq ni dak pembahagian tu. Bila membincangkan tentang sifat ma'ani dan kita letakkan ta'alluq tersebut pada sifat ma'ani, maka dia ada pecahan dia. Dia ada pecahan dia. Imam Dardir memecahkan ta'alluq sifat ma'ani ni kepada dua. Bila mana dinisbahkan, bila mana kita sandarkan perbincangan ta'alluq kepada sifat ma'ani, Imam Dardir, tuan kita pecahkan perbincangannya kepada dua. Sebahagian pecahkan kepada dua, kemudian daripada dua tersebut, salah satu daripada dua tersebut pecah tiga. Salah satu daripada dua itu terbahagi pula kepada tiga bahagian. Tu kalau ikut style Imam Dardir lah, macam yang dia susun dalam dia punya bait dia tu, daripada matan yang ke 37 kita ni sampai matan yang ke 40. Satu ta'alluq bila dibincangkan tentang sifat ma'ani, dia terbahagi kepada dua. Kemudian salah satu daripada dua ni, sama ada A ataupun B, dia pecah tiga pula. Pecah tiga pula. Itu cara pembahagian yang digunakan oleh Imam Dardir rahimahullahu ta'ala. Sebahagian ulama dalam kitab-kitab karangan mereka yang lain, dia terus pecahkan kepada empat. Sama lah. Cuma cara pecahan tu saja yang berbeza. Terus pecah kepada empat. Kita, bila mana kita rujuk kepada syarahan Imam Dardir sendiri ke atas kitab ni, ke atas matan ni, maka dia pecahkan kepada dua, dan salah satu daripada dua itu pecah tiga. Jadi 1, 2, 3 dan 4. 4 juga, sama juga. Pecahan yang pertama ikut cara Imam Dardir rahimahullahu ta'ala, iaitu sifat ma'ani ni ada yang bertakluk, ada yang tidak bertakluk. Gitu. Ini pecahan yang asal. Ada yang bertakluk, ada yang tidak bertakluk. Ini dua pecahan. Maka yang tidak bertakluk itu, daripada 7 sifat ma'ani, satu saja, iaitu sifat hayah. Al-hayat. Hayatun ataupun al-hayatu. Sifat hayah. Sifat hidup ataupun sifat perhidup Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini dia tidak memiliki takluk. Sebab dia tidak memberikan kepada Allah sebarang kerja. Allah hidup. Maka hidup Allah itu bukan kerja. Satu macam yang kita bincang dalam dalam pertemuan-pertemuan yang lepas, ketika mana kita membincangkan tentang sifat hayat, kita katakan ta'arif hayat itu ialah satu sifat yang dengannya Allah hidup.
Maka hidupnya Allah itu bukan reja Allah, bukan ta'alluq sifat hayat. Sebab dia bukan reja. Hidupnya disebut sebagai samaratus sifah, ataupun kesan sifat tersebut ada pada Allah. Sebab takkan Allah bekerja pada dirinya sendiri. Mana mungkin Allah mengerjakan dirinya sendiri. Jadi pada hayat tidak disebutkan ada padanya ta'alluq, tak ada. Jadi pada hayat tidak ada ta'alluq. Itu yang disebutkan oleh Imam Dardir, hatman dawaman ma'adal hayati. Ta'alluq itu ada secara pasti pada sifat-sifat ma'ani Allah dan sentiasa ada pada sifat-sifat ma'ani Allah ma'adal hayati, selain daripada sifat hayat. Hayat tidak ada ta'alluq. Maka bahagian yang bersama iaitu qismun la yata'allaqu bi syai'. Kalau guna bahasa Imam Dardir dalam syarahnya sendiri, qismun la yata'allaqu bi syai', satu bahagian yang tidak bertakluk dengan apa-apa pun, iaitu sifat hayat Allah Subhanahu wa taala. Maka hidupnya Allah itu disebut sebagai samaratus sifah. Samarah, kesan ataupun faedah adanya sifat pada Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan kerja. Kalau kerja ni kita boleh beza di antara Allah hidup dengan Allah mengetahui, beza. Allah mengadakan sesuatu, Allah menentukan sesuatu, Allah menunjukkan sesuatu. Beza dengan Allah hidup. Tak ada sesuatu kat situ. Allah hidup. Maka hidup bukan kerja sebab dia tak bersangkut dengan sesuatu yang lain. Dia tidak bersangkut dengan sesuatu yang lain. Maka hidup Allah disebutkan sebagai samarah, kesan ataupun faedah adanya sifat itu pada Allah, tapi tak termasuk dalam kategori ta'alluq. Tak termasuk pada kategori ta'alluq. Ini satu bahagian. Satu lah hayat. Pembahagian yang kedua, kembali pada perbahasan asas kita, satu bahagian tidak sifat yang tidak memiliki ta'alluq, sifat ma'ani yang tidak memiliki ta'alluq. Dan bahagian yang kedua, sifat ma'ani yang memiliki ta'alluq. Maka sifat ma'ani Allah yang memiliki ta'alluq ini, Imam Dardir pecahkan pula kepada tiga. Sifat ma'ani yang memiliki ta'alluq, Imam Dardir pecahkan pula kepada tiga. Iaitu sifat ma'ani yang bertakluk kepada seluruh hukum akal. Pada perkara yang wajib pada akal pun dia bertakluk, pada perkara yang mustahil pada akal pun dia bertakluk, pada perkara yang harus pada akal pun dia bertakluk. Ketiga-tiga perkara-perkara yang berada dalam kategori wajib pada akal pun dia bertakluk, perkara-perkara yang berada dalam kategori mustahil pada akal pun dia bertakluk, perkara-perkara yang berada dalam kategori harus pada akal pun dia bertakluk. Maka pembahagian yang pertama ni iaitu sifat ma'ani yang bertakluk kepada setiap hukum akal, pada semua hukum akal. Maka sifat ma'ani yang dalam kategori ni dua, iaitu sifat ilmu Allah dan sifat kalam Allah. Sifat ilmu Allah dan sifat kalam Allah. Satu. Pecahan yang kedua iaitu sifat-sifat ma'ani yang bertakluk kepada perkara yang mungkin saja, perkara yang harus pada akal saja. Perkara yang mustahil pada akal dia tak bertakluk, perkara yang wajib pada akal pun dia tidak bertakluk. Sifat ma'ani yang bertakluk kepada perkara yang harus pada akal sahaja. Jadi dia ta'allaqu bil mumkinati faqat ataupun bil jaizati faqat. Iaitu dua sifat juga, iaitu sifat qudrah dan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dah 5 dah, satu hayat. Pecahan yang pertama ilmu dan kalam, 3. Pecahan yang kedua qudrah dan iradah, campur 2, 2, 1, 5. Pecahan yang ketiga iaitu sifat ma'ani yang bertakluk kepada perkara yang maujudat. Sifat ma'ani yang bertakluk kepada perkara yang maujudat, perkara yang ada sahaja.
sama ada yang ada itu dalam kategori wajib pada akal ataupun dalam kategori harus pada akal. Tak kisah. Yang pentingnya dia ada. Maka sifat ma'ani yang bertakluk sebegini ada dua juga, iaitu sifat sama' dan sifat basar. Sifat sama' dan sifat basar Allah Subhanahu wa taala. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selesai. Maka daripada 7 sifat ma'ani tersebut telah kita ketahui pembahagiannya. Sifat hayat dia sifat yang tidak bertakluk, cuma ada samaratus sifah ataupun faidatus sifah. Kesan ataupun faedah adanya sifat tersebut pada Allah, dia tidak dinamakan sebagai takluk. Kemudian ada takluk sifat ma'ani Allah yang bertakluk kepada setiap pembahagian hukum akal. Iaitu sama ada yang wajib pada akal pun dia bertakluk, yang mustahil pada akal pun dia takluk, yang harus pada akal pun dia takluk. Ada sifat ma'ani Allah yang cuma bertakluk kepada satu daripada 3 hukum akal, iaitu jaizat. Perkara yang harus pada akal saja yang dia bertakluk. Iaitu sebab qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahagian yang ketiga ataupun pembahagian yang keempat, kalau kita tengok daripada keseluruhan, pecahan yang ketiga daripada 4 pembahagian itu, iaitu sifat ma'ani yang bertakluk hanya kepada perkara yang mawjudat sahaja, perkara yang ada diri sahaja. Sama ada perkara yang ada itu dalam kategori wajib pada akal ataupun dalam kategori harus pada akal. Maka iaitu sifat sama' dan sifat basar Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan setiap satu daripada sifat ma'ani yang bertakluk itu, takluknya ada nama dia lah. Ada nama dia. Hayat tak ada takluk, jadi takluk ni tak ada nama lah. Takluk pun tak ada. Nak main nama bagi takluk kat mana? Maka hayat tak ada. Ilmu Allah Subhanahu wa taala, nama takluknya ialah disebut sebagai takluk inkishaf. Takluk inkishaf. Namanya disebut sebagai takluk inkishaf. Inkishaf, kalau kita terjemahkan, maknanya ialah tersingkap ataupun ternyata. Tersingkaplah, tersingkap, terdedah ataupun tersingkap, terbuka. Tapi yang dimaksudkan dengan inkishaf kat situ ialah makna nyata. Dia ambil makna lazim. Lazim daripada tersingkap, sesuatu yang tertutup, kita kata lazim daripada dia disingkap, maka dia nyata. Ambil makna lazim tu lah. Ambil makna lazim tu. Maka inkishaf dengan makna nyata. Jadi tahu ilmu, ta'alluq ilmu, nama dia inkishaf, maksudnya tahu Allah Subhanahu wa taala itu tahu dengan makna nyata bagi Allah Subhanahu wa taala segala maklumat melalui sifat ilmunya, gitu. Satu. Kemudian sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Ta'alluq sifat kalam Allah namanya ta'alluq dilalah. Dilalah boleh baca dengan 3 baris bagi dal. Dilalah pun boleh, dalalah pun boleh, dulalah pun boleh. Kita boleh fathahkan dal, kita boleh kasrahkan dal, kita boleh dhammahkan dal. Jadi ta'alluq dilalah pun boleh, ta'alluq dalalah pun sah, ta'alluq dulalah pun sah. Tak kisahlah. Biasanya kita sebut dilalah lah kasrah. Sebab kasrah ni meringankan sebutan. Kasrah ialah huruf yang ataupun barisnya paling ringan. Maka biasanya digunakan kasrah. Dilalah. Apa makna dilalah? Tunjukkan. Apa? Tunjukkan. Dilalah. Tunjuk. Maka ta'alluq sifat kalam Allah dinamakan sebagai ta'alluq tunjuk. Apa makna tunjuk kat sini? Apa makna dilalah kat sini? Ifham. Memberi kefahaman. Maka menunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kalamnya, dengan maksud Allah memberi kefahaman kepada sesiapa yang ia kehendaki akan kefahaman yang ia kehendaki melalui sifat kalamnya, yang kalau dengan bahasa makhluk kita kata Allah berkata-kata. Dia bukan berkata-kata menggerakkan bibir mulut macam kita ni tak. Tapi kita gunakan istilah yang sama bila ada hubung kait antara berkata-kata dengan sifat perkata Allah Subhanahu wa taala, maka memberi faham tu
maksudnya, maka bila kita kata Allah berfirman ataupun Allah berkata, maksudnya Allah menunjuk dengan sifat kalamnya. Allah menunjukkan dengan sifat kalam. Menunjuk itulah maknanya dilalah, yang diterjemahkan daripada dilalah. Maka nama bagi ta'aluk sifat kalam Allah ialah ta'aluk dilalah. Ta'aluk menunjuk. Apa makna menunjuk? Memberi faham. Membuka kefahaman ataupun memberi faham. Dua. Yang ketiganya, sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Kudrah Allah Subhanahu Wa Taala mengada dan meniadakanlah tu kerja dia. Nama bagi ta'aluk itu, nama bagi mengada, meniadakan, memberi rezeki, menyesatkan, memberi hidayah, menghidupkan, mematikan, menggerakkan, mendiamkan, mengubah dan sebagainya. Nama ta'aluk itu secara keseluruhannya nama dia ta'aluk ta'sir. Ta'aluk ta'sir. Nama bagi ta'aluk sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'sir maksudnya memberi bekas ataupun mengubah. Ta'aluk ta'sir, dalam kitab-kitab Jawi kita menyebutkan ta'sir ini makna dia memberi bekas, memberi kesan. Memberi bekas maksudnya memberi kesan ataupun mengubah sesuatu daripada satu keadaan kepada keadaan yang seterusnya. Maka tu nama bagi ta'aluk mengubah. Maka bila Allah mengadakan sesuatu, menciptakan ataupun menjadikan sesuatu, maksudnya Allah mengubah daripada tak ada kepada ada. Bila mana Allah contohnya membesarkan sesuatu daripada kecil kepada besar, maksudnya Allah mengubah daripada keadaan kecil kepada keadaan besar. Bila mana Allah memberi hidayah kepada sesuatu, seseorang dan sebagainya, maksudnya Allah mengubah dia daripada keadaan tidak menerima hidayah kepada keadaan menerima hidayah dan seterusnya. Maka itu makna mengada dan meniadakan yang merupakan kerja ataupun peranan ataupun tugas sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Nama tugas tersebut, nama rasmi dia ialah ta'sir. Ta'aluk ta'sir. 3. Yang keempatnya iradah. Iradah Allah Subhanahu Wa Taala, yang dengan iradah itu Allah menentukan. Menentukan itu namanya dalam bahasa Arab ialah takhsis. Ta'aluk takhsis. Menentukanlah, menentukan. Allah menentukan dengan iradah, dengan sifat iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menentukan sama ada nak mengadakan sesuatu ataupun tidak mengadakan sesuatu. Nak mengadakan dia pada waktu yang khusus, tidak pada waktu yang lain, pada tempat yang khusus, tidak pada tempat yang lain, pada arah yang khusus, tidak pada arah yang lain dan seterusnya. Menentu itu nama dia takhsis. Takhsis. Maka nama rasmi bagi ta'aluk iradah Allah Subhanahu Wa Taala namanya ta'aluk takhsis. Itu yang keempat. Yang kelimanya sama' dan yang keenamnya basar. Kelimanya sama', maka ta'aluk sama' mendengar macam yang kita bincangkan dalam kelas yang lepas, dengan makna nyata bagi Allah Subhanahu Wa Taala segala yang didengarnya melalui sifat sama'. Nyata bagi Allah Subhanahu Wa Taala segala perkara yang boleh didengarnya melalui sifat sama'. Maka nama ta'aluk ini, ta'aluk nyata ni, nama dia inkishaf. Sama macam nama bagi ta'aluk sifat ilmu. Sama macam nama bagi ta'aluk sifat ilmu. Macam tu juga dengan sifat basar yang ke-6. Sifat basar yang ke-6 pun sama juga. Namanya ialah, nama rasmi bagi ta'aluknya juga ialah inkishaf. Jadi inkishaf, nama bagi ta'aluk sifat ilmu, nama bagi ta'aluk sifat sama' dan nama bagi ta'aluk sifat basar. Maka 3 sifat ini berkongsi nama yang sama, tetapi hakikat dan peranan yang berbeza. 3 sifat ini, ilmu, sama' dan basar, berkongsi nama ta'aluk yang sama, nama yang sama, iaitu inkishaf, tetapi berbeza hakikat dan peranannya. Ta'aluk inkishaf ilmu tidaklah sama dengan ta'aluk inkishaf sama', tidaklah sama dengan ta'aluk inkishaf basar. Begitu juga ta'aluk inkishaf sama' tidaklah sama dengan ta'aluk inkishaf ilmu, tidaklah sama dengan ta'aluk inkishaf basar.
Ketiga-tiganya ada hakikatnya yang tersendiri, yang diserahkan maknanya, yang sebenar hakikatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma yang pastinya dia berbeza. Nyata, sesuatu yang nyata melalui sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala berbeza dengan sesuatu yang nyata melalui sifat sama Allah, berbeza juga dengan sesuatu yang nyata melalui sifat basar Allah Subhanahu Wa Taala. Peranan ketiga-tiga sifat ini memberikan maklumat lah, kalau bahasa mudahnya, memberikan maklumat kepada Allah, maklumat yang terhasil daripada sifat ilmu, ada maklumat yang dicerap daripada sifat sama, dan ada maklumat yang dicerap dan didapatkan melalui sifat basar. Hakikatnya yang sebenar, perbezaannya yang sebenar, dan juga hakikat kenyataannya yang sebenar, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mampu untuk mengetahui dan memahaminya kerana keterbatasan nas, dan tidak ada sebarang contoh untuk diperbandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis. Maka ni maklumat-maklumat asas berkaitan dengan ta'alluq sebelum kita masuk ke dalam perbincangan ta'alluq. Maka dikatakan seperti mana yang disebutkan dalam matan yang ke-24, yang ke-34 tersebut, hatman dawaman ma'adal hayati. Ta'alluq Allah Subhanahu Wa Taala itu hatman, secara pasti, secara wajib. Mestilah Allah berperanan seperti peranan-peranan yang disebutkan tadi ni, dengan dalil yang ada juga dengan dalil akal. Hatman dawaman, dan bersentiasa, berkekalan Allah berperanan sebegitu. Tidak hilang peranan ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sifat yang melahirkan peranan tersebut sentiasa ada pada Allah. Sifat kudrah sentiasa ada pada Allah sejak sedia kala sampai bila-bila. Maka ta'alluq, ta'thirnya juga sentiasa ada pada Allah sejak sedia kala sampai bila-bila. Itu maksud dawaman. Dan sifat iradah pun sama jugalah, ada pada Allah Subhanahu Wa Taala sejak sedia kala, dan sentiasa berkekalan ada sifat iradah itu pada Allah sampai bila-bila. Maka ta'alluqnya, iaitu ta'alluq takhsis, juga berperanan, juga wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala, ada pada Allah Subhanahu Wa Taala sejak sedia kala dan sampai bila-bila, selama mana adanya iradah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan seterusnya. Kiaskan atas ke-6 sifat makni yang lain. Hayat tak ada ta'alluq. Hayat tidak ada ta'alluq. Yang ada pada hayat, ulama kita sebut ialah samaratus sifat, kesan ataupun faedah bagi sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Matan yang ke-38. Matan yang ke-38. Fal ilmu jazman wal kalamu sami ta'allaqa bisairil ahkami. Fal ilmu jazman wal kalamu sami ta'allaqa bisairil aqsami. Terjemahannya, maka sifat ilmu dan sifat kalam yang tinggi, yakni martabatnya, secara pasti. Secara pasti terjemah berjalan zaman itulah. Berta'alluq kedua-duanya, berperanan kedua-duanya, bekerja kedua-duanya dengan segala bahagian hukum akal yang tiga. Bisa iril aqsami, ay aqsami ahkamil aqliyi. Aqsami ahkamil aqliyati. Segala hukum hakam akal yang tiga. Ni hukum akal ni hak mana nu pada awal bab kita dulu ni, pada awal kelas kita dulu ni. Perkara yang diterima pada akal, pada adanya sahaja, tak mungkin tak ada. Perkara yang tidak diterima pada akal adanya, mesti tak ada. Dan perkara yang boleh pada akal diterima ada dan tiadanya atas jalan bersilih ganti, iaitu perkara yang harus pada awal dulu ni, pada awal perbincangan kitab kita dulu ni. Maka ilmu, sifat ilmu dan sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala, peranannya, kerjanya, ta'alluqnya, dan ta'alluq sifat ilmu ialah inkisyaf, ta'alluq sifat kalam Allah ialah dilalah. Jangan lupa nama-nama ta'alluq tadi ni. Maka tahu Allah itu mencakupi tiga kategori ni: wajib pada akal, mustahil pada akal, dan harus pada akal.
Dan tunjukkan sifat kalam Allah juga menunjukkan ke atas 3 bahagian ni juga. Allah menunjukkan kepada makna perkara yang wajib pada akal. Allah menunjukkan kepada makna perkara yang mustahil pada akal. Allah menunjukkan, maksudnya Allah berfirman, Allah mengungkap, Allah berkata-kata dengan bahasa kita, bukan dengan perbuatan macam perbuatan makhluk. Allah menunjukkan, Allah berkata-kata dengan maksud Allah menunjukkan, Allah memberi faham tentang makna-makna yang berada dalam kategori perkara yang harus pada akal. Ni asalnya. Kita pecah satu-satu. Sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa nama bagi ta'alluq sifat ilmu Allah ialah ta'alluq inkishaf. Apa makna inkishaf tadi telah dibincangkan, maksudnya nyata. Asalnya makna tersingkap, diambil makna lazim daripada makna tersingkap tu, itu nyata. Iaitu bila tersingkap, maka nyata ia, ambil makna nyata tu lah. Maka ta'alluq sifat ilmu inkishaf itu ialah ta'alluqnya nyata. Kita terjemah dalam bahasa kita tahu. Maka dengannya, dengan sifat ilmu, Allah tahu. Tahu itulah nyata. Maksudnya nyata pada Allah melalui sifat ilmunya. Maka apa yang nyata, apa maklumat yang nyata pada Allah, apa maklumat yang nyata bagi Allah Subhanahu Wa Taala, 3 benda ni lah. Nyata bagi Allah Subhanahu Wa Taala segala perkara yang wajib pada akal. Nyata bagi Allah Subhanahu Wa Taala segala perkara yang mustahil pada akal, dan nyata bagi Allah Subhanahu Wa Taala segala perkara yang harus pada akal. Dengan bahasa ungkapan kita harian, Allah mengetahui segala-galanya. Allah mengetahui perkara yang wajib pada akal, Allah mengetahui perkara yang mustahil pada akal, Allah mengetahui perkara yang harus pada akal. Pengetahuan Allah seperti mana yang telah kita bincangkan dalam makna sifat ilmu pada pertemuan-pertemuan yang lepas. Pengetahuan Allah ialah pengetahuan yang terperinci satu persatu, tidak ada satu maklumat pun yang tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pengetahuan Allah ialah pengetahuan yang sempurna, tidak bertambah dan tidak berkurang, dan tidak didahului oleh kejahilan ataupun hilangnya maklumat itu daripada Allah secara lalai, lupa ataupun sebagainya. Maka maklumat Allah ialah maklumat yang sempurna. Maka pengetahuan Allah itu mencakupi 3 kategori ni lah. Bila mencakupi 3 kategori ni, segala-galanya lah. Iaitu setiap perkara yang wajib pada Allah, Allah tahu. Setiap perkara yang wajib pada akal, Allah tahu. Allah tahu diri perkaranya dan Allah tahu hukumnya. Allah tahu diri perkaranya dengan terperinci, dengan tafsil, dengan detail, dan Allah tahu hukumnya tanpa tersembunyi satu pun pada Allah. Allah mengetahui perkara yang mustahil pada akal setiap satu persatunya dengan terperinci, dan Allah tahu hukumnya. Allah mengetahui segala perkara yang harus pada akal satu persatunya dengan terperinci, dan Allah tahu hukumnya. Maka ini yang dimaksudkan dengan bertakluknya sifat ilmu Allah kepada segala hukum akal yang 3. Baik, selesai. Adapun daripada konsep ta'alluq tadi ni, jangan lupa perbincangan kita antara suluhi qadim, tanjizi qadim dan tanjizi hadis. Maka untuk ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, konsep ta'alluqnya ialah satu saja. Ada satu ta'alluq bagi ilmu, bagi sifat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia konsep ta'alluq sifat ilmu? Iaitu ta'alluq tanjizi qadim sahaja. Ta'alluq tanjizi qadim sahaja. Ta'alluq tanjizi qadim sahaja. Apa maksud? Maksudnya pengetahuan Allah, tahu Allah Subhanahu Wa Taala itu nyata segala maklumat ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala menerusi sifat ilmunya, melalui sifatnya ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala ini sejak sedia kala. Tanjizi qadim maksudnya telah berlaku, telah lulus, telah terjadi pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala itu sejak sedia kala lagi. Tidak ada perkara yang Allah baru tahu. Tanjizi hadis tak ada. Tanjizi hadis ni maksudnya baru tahu, tak ada. Dan tidak ada perkara yang Allah boleh tahu. Sebab bila kita boleh tahu, maksudnya belum tahu. Boleh tahu. Macam kita lah,
aku boleh pi lagi, baru boleh pi. Aku boleh buat benda tu. Boleh buat maksudnya tak buat lagi. Maka tak ada pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala boleh tahu. Kerana boleh tahu itu membawa maksud tak tahu lagi. Maksudnya masih ada kejahilan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma Allah boleh tahu benda tu tak. Maka konsep suluhi qadim tidak diterima, tidak berlaku pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep tanjizi hadis juga tidak berlaku pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau berlaku tanjizi hadis, Allah baru tahu. Allah tahu tu Allah tak tahulah. Contohnya Allah baru tahu hari ni, contohnya lah. Maksudnya kemarin Allah tak tahulah benda ni. 2 hari lepas Allah tak tahulah benda ni. 1000 tahun yang lepas Allah tak tahu benda ni. Tak, mustahil. Mustahil pada akal adanya Tuhan, ilmu Tuhan itu berkurangan dan bertambah sebab dia membawa kepada makna jahilnya Allah Subhanahu Wa Taala, dan jahil itu sesuatu yang tidak layak dengan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu konsep saja takluk yang ada pada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala iaitu takluk inkishaf, iaitu tanjizi qadim. Iaitu Allah tahu segala-galanya, sama ada perkara itu yang wajib pada akal, yang mustahil pada akal, atau maka kita berbeza dengan beberapa aliran akidah yang ada dalam Islam kita sendiri. Sebahagiannya mengatakan Allah baru tahu, sebahagiannya mengatakan Allah berlaku lupa pada Allah, berlaku silap pada Allah, ataupun sebahagiannya mengatakan kalau perkara tersebut tidak berlaku maka Allah tidak tahu. Ada aliran yang mengatakan Allah hanya mengetahui sesuatu secara keseluruhan, tidak secara terperinci. Ada yang mengatakan Allah hanya mengetahui sesuatu secara terperinci, tidak secara keseluruhan. Tak, benda tu ternafi dan tidak diterima dalam aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contohnya macam ada aliran yang mengatakan Allah mengetahui bilangan setiap butir di setiap butir pasir di pantai, contohnya. Allah tahu setiap satunya. Tapi banyak mana tu Allah tak tahu. Sebahagian kata lagu tu. Sebahagiannya terbalik. Allah tahu keseluruhan pantai tu banyak mana. Tapi setiap butir pasir tu tidak berada dalam ilmu Allah secara tafsil. Maka yang tu juga ditolak di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah. Mudah untuk kita mudah faham, sekampit beras. Beras yang 5 kilo tu, kita ambil yang sikit dah lah. Sekampit beras yang 5 kilo tu. Sebahagian aliran menyebutkan bahawasanya Allah tahu berat tu 5 kilo. Tu je. Berapa butir beras dalam tu Allah tak tahu. Sebahagian lagi mengatakan Allah tahu berapa butir beras dalam plastik 5 kilo tu, dalam kampit 5 kilo tu, cuma Allah tidak tahu 5 kilo tu. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah menolak kedua-duanya. Bagi kita, ilmu Allah tu ilmu yang sempurna, dan kesempurnaan Allah itu zahir dengan pengetahuan Allah yang jelas pada setiap sesuatu, setiap detail. Sama ada secara terperinci, tafsil, ataupun secara ijmal, secara umum. Maksudnya Allah mengetahui jumlah butir beras dalam sekampit tersebut, dan Allah tahu bahawasanya berat beras itu 5 kilo. Sama ada 5 kilo lebih 2-3 gram ke, 5 kilo kurang 2-3 gram, Allah tahu dengan jelas. Ini di sisi kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebahagian aliran juga menyebutkan bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengetahui sesuatu yang bakal berlaku, melainkan ketika hampir berlaku. Contohnya seseorang itu dia lintah sama ada ambil simpang kiri ataupun simpang kanan, dia akan jumpa simpang 4 atas jalan raya lah. Maksudnya dia boleh pergi terus, dia boleh pergi ke kanan, dia boleh pergi ke kiri. Maka Allah tidak tahu pilihan yang diambil oleh orang tersebut, melainkan ketika dia buat pilihan tu. Ketika dia kona ke kiri, barulah sabit dalam ilmu Allah dia kona ke kiri. Ketika dia seterut, dia terus menegak, maka barulah sabit pada ilmu Allah, barulah nyata pada ilmu Allah bahawasanya dia ambil jalan yang tegak, yang lurus. Maka itu juga ternafi ataupun ditolak oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kerana bila Allah menyebutkan bahawasanya
dia mengetahui segala-galanya. Maka segala-galanya itu dengan makna yang umum, dan segala-galanya itu bermaksud bahawasanya dengan sifat ilmu Allah itulah Allah mengetahuinya. Bermakna bila mana ilmu Allah itu ada sejak sedia kala pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tahu tu juga berlaku sejak sedia kala. Maka Allah tahu walaupun benda tu masih belum berlaku. Allah dah tahu dah bila sejak sedia kala. Benda yang berlaku lagi 1000 tahun ke depan, maka Allah dah tahu dah. Bila Allah tahu sejak sedia kala. Tidak berlaku sebarang kejahilan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak timbul, tidak menimpa pada Allah Subhanahu Wa Taala itu juga kelupaan dan sebagainya, kelupaan, kealpaan, kelalaian tidak ada berlaku pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah itu ilmu yang sempurna, tidak bertambah dan tidak berkurang, sempurna daripada segala seginya, sempurna daripada segala lapisannya. Maka ni makna ilmu Allah Subhanahu Wa Taala bila mana dibincangkan melalui ta'alluqnya, iaitu ta'alluq intisyaf, nyata bagi Allah, nyata bila sejak sedia kala, suluhiyun qadim. Satu. Kemudian sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala ini juga bertakluk kepada 3 bahagian hukum akal tu. Sifat kalam ini juga bertakluk kepada segala perkara hukum akal yang 3 itu. Iaitu Allah, kita sebut Allah berkata-kata lah. Tapi berkata-kata tu bukan macam kita dengan bercakap, tidak. Macam yang kita bincangkan dalam kuliah lepas, berkata-kata itu bukan bererti perbuatan mengeluarkan perkataan ataupun menggerakkan bibir mulut. Tapi perbuatan berkata-kata bila dinisbahkan kepada Allah, bila kita sebut Allah berfirman ataupun Allah berkata-kata, Allah bertitah, dengan maksud Allah menunjuk kepada makna tersebut. Allah memberi kefahaman kepada makna tersebut dengan sifat kalamnya, melalui sifat kalamnya. Tunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat kalamnya itu. Jangan lupa ta'alluq sifat kalam namanya ta'alluq dilalah, ta'alluq tunjukkan. Maka Allah menunjuk dengan sifat kalamnya itu kepada makna yang wajib pada akal, kepada makna yang mustahil pada akal, dan kepada makna yang harus pada akal. Semua. Maksudnya perkara yang wajib pun Allah sembang dengan bahasa kita lah, bukan sembang dengan bahasa makhluk ni, tak. Kena selarikan dengan konsep ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni untuk memudahkan kita punya. Kalau kita hurai, maksudnya perkara yang wajib pun Allah firmankan, jadi tajuk dalam firman Allah, jadi isi dalam firman Allah. Perkara yang mustahil pun jadi isi dalam firman Allah. Perkara yang harus juga jadi isi dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya seperti mana Quran. Quran itu menunjukkan kepada makna yang ditunjuk oleh sifat kalam Allah. Macam yang kita bincangkan dalam pertemuan yang lepas. Jadi kita boleh lihat dalam Quran sendiri ada perbicaraan Allah tentang ataupun mengenai perkara yang wajib, ada perbicaraan Allah tentang ataupun mengenai perkara yang mustahil, ada firman Allah yang berkaitan mengenai perkara yang harus pada akal. Contohnya perkara yang wajib pada akal Allah sebutkan tentang diri dia, tentang zat dia, wa huwas sami'un alim. Fa'lam annahu la ilaha illallah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu semua perkara yang wajib pada akal. Iaitu dirinya lah, diri zat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berbicara tentang zatnya. Ketahuilah bahawasanya Allah itu tiada Tuhan selainnya. Allah berbicara tentang zatnya. Maka tu perkara yang wajib pada akal pun diperbincangkan dan diperbicarakan oleh Allah melalui sifat kalamnya. Perkara yang mustahil juga Allah menjadi tajuk perbincangan ataupun menjadi tajuk isi dalam firman dan titah Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dalam Quran Allah sebut tentang perkara-perkara yang mustahil. Allah sebut lau kana fihi ma alihatani illallah la fasadata. Sekiranya ada pada langit dan bumi itu 2 Tuhan. Itu mustahil lah, 2 Tuhan itu mustahil. 2 Tuhan itu mustahil. La fasadata. Nescaya akan binasa dah langit dan bumi. Allah membicarakan contohnya lagi tentang ummah yang Allah SWT tak
perkara-perkara yang mustahil. Anak bagi Tuhan, isteri bagi Tuhan. Kan? Benda yang mustahil lah. Apa nama? Waqalatil yahudu Uzair bin Allah wa qalatin nasara Isa bin Maryam Isa bin Allah. Macam mana? Wa qalatil yahudu Uzair bin Allah wa qalatin nasara wa qalatil yahudu Uzair bin Allah wa qalatin nasara Isa bin Maryam bin Allah. Tu. Maka anak Allah itu sesuatu yang mustahil. Anak Allah itu sesuatu yang mustahil dan Allah menjadikannya tajuk dalam ataupun isi dalam titahannya, firman. Itu perkara yang mustahil pada akal. Dan juga Allah juga membincangkan tentang perkara yang harus pada akal. Banyaklah menceritakan tentang Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad SAW, membincangkan tentang umat-umat yang terdahulu, membincangkan tentang langit dan bumi, membicarakan tentang bintang, planet, matahari dan bulan dan sebagainya. Macam Ar-Rahman tu, tengok surah Ar-Rahman tu. Contohnya macam ayat wasyamsu wal qamaru bihusban. Dan demi langit, demi matahari dan bulan yang berkitar pada orbitnya, yang terapung dan bergerak dengan teratur pada orbitnya. Maka Allah membicarakan tentang sesuatu yang harus pada akal makhluk. Juga menjadi isi dalam titahan dan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya itu makna yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui sifat kalamnya. Maka tu maksud sifat kalam Allah berta'alluq secara ta'alluq dilalah kepada 3 pembahagian hukum akal tadi. Yang wajib pun Allah bicarakan, yang mustahil pun Allah bicarakan, yang harus juga Allah bicarakan, dengan makna Allah menunjukkan kepada makna-maknanya melalui sifat kalamnya. Itu satu. Yang keduanya, ta'alluq bagi sifat kalam Allah Subhanahu Wa Taala ini secara konsepnya ada berapa? Secara konsepnya ada khilaf ulama tentang perkara ini. Sebahagiannya sebut 2, sebahagiannya sebut 3. Tak apa. Sebahagiannya sebut 2, sebahagiannya sebut 3. Yang pertamanya ta'alluq suluhi, ta'alluq tanjizi qadim. Ta'alluq tanjizi qadim. Ini ta'alluq yang pertama, tanjizi qadim. Iaitu telah lulus dan telah berlaku firman Allah Ta'ala sejak sedia kala. Maksudnya menunjuk tu, Allah tunjuk tu tunjuk sejak sedia kala lagi. Allah tunjuk tu tunjuk sejak sedia kala lagi. Maksudnya Allah berfirman ataupun Allah menunjukkan kepada makna tidak ada Tuhan selain Allah itu sejak sedia kala lagi. Allah menunjuk kepada makna tidak ada sekutu, tidak ada anak, isteri bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada pencabar, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala tu. Allah tunjuk kepada makna tu sejak sedia kala lagi. Ni tanjizi qadim. Kemudian yang keduanya ta'alluq suluhi qadim. Boleh. Allah boleh menunjuk tu. Bila Allah tunjuk, menunjukkan bahawasanya Allah boleh menunjuk. Ni tak berlaku mustahil. Tak berlaku pertembungan antara kefahaman sifat dekat sini. Bila Allah tunjuk, bila tanjizi berlaku, menunjukkan bahawasanya dia memberi makna secara aqliyahnya, memberikan makna kepada kita. Bila Allah telah menunjuk, bermakna Allah boleh menunjuklah. Maka situ berlaku konsep yang kedua, iaitu tanjizi suluhi qadim. Suluhi qadim. Sopa kita lah. Bandingan secara mudahnya kita bila mana kita angkat sesuatu. Contoh macam kita angkat, bayangkanlah kata pen ni berat dia 500 kilo. Pen ni contohnya 500 kilo contohnya lah. Kita boleh angkat, kita angkat dia. Maka ketika kita angkat ni nama tanjizi. Cuma kita baharu di tanjizi hadis lah. Tanjizi hadis. Perbuatan angkat ini berlaku menunjukkan bahawasanya kita boleh angkat dia. Tahu mana kata boleh? Sebab kita memang sedang angkat dia.
Jadi kalau kita tak angkat pun sekarang ni, tadi kita dah angkat, lah kita tak angkat. Boleh tak kita angkat pen tu? Boleh. Boleh. Maka boleh tu suluhi. Disebut boleh, patut, padan. Sesuai kita angkat. Macam tu jugalah bila Allah boleh berfirman, berbicara, berkata-kata, boleh menunjukkan makna-makna tersebut sejak sedia kala. Allah menunjukkan, menyingkapkan perkara tersebut sejak sedia kala, menunjukkan dengan sifat kalamnya, bererti boleh Allah boleh menunjukkan. Maka berlaku tanjizi, berlaku suluhi qadim pada sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya boleh sejak sedia kala, patut padan sejak sedia kala Allah menunjukkan kepada makna-makna itu. Dua. Dan yang ketiganya atas khilaf ulama, iaitu arahan dan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Perintahlah tu. Perintah sama ada berbentuk arahan ataupun suruhan Allah, arahan ataupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Ulama khilaf. Kalau sebahagian ulama mensyaratkan untuk berlaku untuk menjadikan benda tu sebagai larangan ataupun suruhan, mesti ada orang untuk disuruh, makhluk kita lah. Sebahagian ulama kata tak perlu. Arahan tu boleh dikeluarkan siap-siap dah. Melihat kepada kewujudan kita dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebahagian ulama yang mengatakan syarat untuk berlaku arahan dan larangan tersebut mesti ada orang yang disuruh dan orang yang dilarang. Maka bila ada orang yang disuruh dan orang yang dilarang, barulah adanya larangan dan suruhan. Kalau ikut pendapat yang macam ni, maka ada juga konsep ta'alluq bagi sifat kalam Allah yang namanya konsep tanjizi hadis. Tanjizi hadis. Iaitu lulus pada masa yang baru. Ada makhluk, barulah berlaku larangan dan suruhan. Tak ada makhluk, tidak berlaku larangan dan suruhan. Jadi larangan dan suruhan barulah. Baru berlaku bila sejak adanya makhluk. Ni sebagian ulama kata begitu. Kalau ikut pendapat ni, tiga lah ta'alluq sifat kalam. Tanjizi qadim pun ada, suluhi qadim pun ada, tanjizi hadis pun ada. Sebagian ulama kata tak disyaratkan, tak mesti pun ada makhluk. Memadai dengan Allah telah mengetahui sejak sedia kala makhluk ni akan ada pada masa-masa yang tertentu. Maka itu pun dah cukup untuk Allah mengeluarkan arahan dan larangan. Maka kalau ikut pendapat yang macam ni, tidak perlu dan tidak adanya ta'alluq tanjizi hadis bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang adanya bagi ta'alluq dilalah sifat kalam Allah ini dua konsep saja, iaitu tanjizi qadim, tanjiziyun qadimun dan suluhiyun qadim. Itu je. Maka ni secara ringkasnya perbincangan tentang ta'alluq bagi sifat ma'ani Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dalam bait yang ke-39 nanti insya-Allah, iaitu membincangkan tentang ta'alluq qudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu Subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Ada perkara yang tak faham tak? Kalau ada yang tak faham, boleh dipersilakan untuk bertanya lah. Dengan tanya tu faham. Ustaz, soalan je lah tak? Ya? Ana nak tanya pasal itu. Dia ada dua pihak tak kita nak tentu sama ada yang ni ta'alluq, dan kalau tak ada dobit ni dia dikira sebagai semata sifat. Dia ada dobit tertentu lah. Dia tengok pada ta'rif ta'alluq lah. Kalau tak termasuk dalam ta'rif ta'alluq, maka dia masuk dalam samarah sifat. Dikembali kepada makna ta'rif ta'alluq tadi, talabus sifah ataupun iqtida'us sifah amran zaidan ala qiyamiha bizat. Dikembali pada situ. Jadi kalau dia menuntut sesuatu yang lebih daripada sekadar adanya sifat tersebut di zat, maka tu nama dia ta'alluq. Tapi kalau dia tidak menuntut sesuatu yang lebih, dia cuma ada saja di zat, maksudnya sifat tersebut sifat yang tidak bertakluk. Dikembali kepada kena tengok syarahan dan huraian ulama
berkaitan ta'rif ta'alluq tu. Banyaklah, banyak segi. Tapi daripada ta'rif tersebut, dah kita boleh bezakan dah yang mana sifat yang bertakluk dan kenapa dikatakan sifat hayat itu tidak bertakluk. Sebab secara mudahnya, jawapan yang paling mudahnya, sebab sifat hayat tersebut dia tidak bertakluk kepada sesuatu selain Allah. Dia tak ada peranan yang melainkan pada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Maksudnya, kalau kita kata tu kerja buat kan, kalau kita kata tu kerja buat lah, takluk tu kerja buat sifat hayat hanya pada Allah. Dia tidak menjangkau dan menjembar kepada perkara selain daripada Allah. Maka dia tidak dinamakan sebagai ta'alluq. Sifat hayat, satu sifat yang ada sedia kala pada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengannya Allah hidup. Itu je. Berbeza dengan sifat ilmu, satu sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala yang dengannya Tuhan mengetahui segala-galanya. Kalau kudrat, satu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu Wa Taala yang dengannya Tuhan mengadakan mungkin. Jadi dia ada kerja buat yang menjembar daripada Allah kepada sesuatu yang lain daripada Allah. Hayat tidak. Dia tidak ada konsep, kalau kita mengaji sorah ni, dia tidak ada konsep muta'addi di situ. Dia cuma lazim. Itu kalau orang mengaji ilmu sorah lah. Dia tidak melangkau kepada di luar zat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia tidak dinamakan sebagai ta'alluq, dia tak termasuk dalam konsep ta'alluq. Bila dia tidak termasuk dalam konsep ta'alluq, bahkan oleh sebab dia merupakan sifat yang ada dirinya seperti sifat-sifat makna yang lain, maka yang disebutkan situ ialah samarah sifat. Samarah sifat, kesan keberadaan sifat tersebut di zat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk huraian lebih panjang, perlukan kepada syarahan dalam kitab-kitab yang membahaskan tentang makna ta'rif ini dengan lebih jelas. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Baik, tak ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله وسلم